Siaran langsung Buletin Utama TV3 di Buletin FM. Krisis bekalan ayam selesai Jun ini. Juga jumlah permohonan dan pembaharuan pasport meningkat sehingga 60%. Salam sejahtera. Peminat bola sepak di Malaysia nyata puas dengan aksi bintang. Saya Azmi Aziz. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Malaysia mencadangkan agar hubungan Kuala Lumpur dan Tokyo dinaik taraf daripada perkongsian strategik SP kepada perkongsian strategik komprehensif CSP. Cadangan itu disuarakan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ketika mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatnya dari Jepun Fumio Kishida lewat petang tadi. Wartawan Wan Zairul Azri Wan Muhammad Sudin ada laporannya. Datuk Seri Ismail Sabri bersama delegasi Malaysia tiba di pejabat rasmi Perdana Menteri Jepun jam 5.55 petang waktu tempatan. Pertemuan kedua-dua pemimpin yang berlangsung hampir sejam dalam suasana mesra itu menggambarkan keakraban kedua-dua negara. Dalam pertemuan itu, Perdana Menteri berterima kasih atas sokongan kerajaan Jepun dalam aspek pembangunan menerusi dasar pandang ke timur yang memasuki ulang tahun ke-40 tahun ini. Bangga dengan hubungan diplomasi kedua-dua negara yang terjalin selama 65 tahun, Datuk Seri Ismail Sabri turut menzahirkan ucapan tahniah kepada Kishida atas kejayaan penganjuran persidangan Nikkei ke-27. Terdahulu, Perdana Menteri mengadakan pertemuan bersama pemimpin 4 syarikat gergasi negara matahari terbit itu. Sesi perniagaan tertutup itu bagi meneroka potensi pelaburan serta pembesaran perniagaan sedia ada di Malaysia. Syarikat berkenaan ialah Mitsubishi Power Limited, Persatuan Ekonomi Jepun Malaysia Jamaica, Romwako Company Limited dan Mitsui Fudosan Company Limited. Mereka diwakili pengerusi, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif CEO syarikat masing-masing. Dalam pertemuan itu, syarikat pembuatan peralatan semikonduktor terbesar dunia, Romwako Company Limited, mengemukakan rancangan bernilai hampir 1 bilion ringgit bagi memperluas kemudahan kilang pembuatannya di Kelantan. Kita telah pun memberikan insentif pengecualian cukai selama 5 tahun kepada syarikat tersebut. Ya, jadi itu antara yang kita bagi pagi tadi. Mitsubishi Power Limited pula berkongsi mengenai penyelesaian tenaga turbin gas kecekapan tinggi termasuk bersama THB Power dalam membangunkan penyelesaian teknologi terkini bagi loji jana kuasa di Gurun Kedah. We need to talk with local companies in terms of the labor support and in terms of the technician support, and also we'd like to provide our capacity building. So in future, we'd like to talk with various possibilities with the local companies. We have so many things need to do to strengthen the economy in two countries. Especially, I would like to focus on the new generation to create the new relationship between two countries. Sementara itu, Datuk Seri Ismail Sabri turut meluangkan masa sejam beramah mesra bersama 23 pemimpin syarikat Jepun daripada sektor perkhidmatan, minyak dan gas serta sektor lain. Kebanyakan syarikat itu telah pun mempunyai pelaburan mereka di Malaysia. Ada yang baru, yang lama bercakap soal untuk menambahkan pelaburan, dan yang baru adalah untuk membuka pelaburan di Malaysia. Dan kita mengalu-alukanlah atas semangat kita dasar pandang ke timur ni,
kita teruskan dan saya percaya banyak syarikat-syarikat Jepun yang akan menambahkan pelaburan dan melabur pelabuh-pelabuh baru untuk melabur di Malaysia. Pada majlis sama, Perdana Menteri turut menyaksikan majlis serahan dua surat niat LOI di antara Universiti Malaysia Kelantan UMK, Leaf Nest University dan Euclina Company Limited. Ia bagi penerokaan bidang keusahawanan dan teknologi terkini serta pembangunan sektor industri bioteknologi. Untuk rekod, bagi tempoh Januari hingga Mac lalu, jumlah perdagangan antara Malaysia dan Jepun meningkat 13.3% dengan 41.75 bilion ringgit berbanding 36.86 bilion ringgit tempoh sama tahun lalu. Dasar pandang ke timur yang dimulakan sejak 40 tahun lalu menjadikan Malaysia antara destinasi pelaburan strategik bagi syarikat terutama dari negara matahari terbit ini selain insentif pelaburan yang menarik ditawarkan kini serta kegiatan perniagaan yang dipermudahkan. Ini sekaligus menjadi penyumbang kepada kemajuan pelbagai sektor di Malaysia. Wan Zerul Azri, Wan Muhammad Sudin melaporkan dari Tokyo. Isu kekurangan bekalan ayam di pasaran dijangka dapat diselesaikan awal Jun ini. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Rosul Wahid berkata, jagaan itu berdasarkan pemantauan dan pemeriksaan terhadap industri ternakan ayam selain langkah intervensi segera untuk menyelesaikan isu berkenaan. Cuma baru ni bila kata ayam tu harganya sainya kecil, kemudian pada 22 dan 23 dia kata ayam hari ni nampak dah mungkin tak ada isu dah. Dan saya bercakap dengan pengeluar ayam pun dia kata benda ni mungkin dalam selewat-lewatnya awal bulan 6 benda ni boleh selesai sepenuhnya. Selewatnya awal bulan 6. Sebelum ini, KPDN HCP telah menghantar pegawai ke ladang yang menghentikan operasi ternakan ayam. Pihaknya memberi jaminan untuk proaktif dalam menjaga kepentingan pengguna dan peniaga termasuk dalam isu kestabilan bekalan dan harga ayam di pasaran. Kerajaan ketika ini mengambil langkah termasuk mengenakan sukatan ekspor ayam dan pemansuhan permit import AP makanan bermula 1 Jun ini. Jabatan Imigresen Malaysia merekodkan peningkatan antara 50 hingga 60% bagi permohonan dan pembaharuan pasport Malaysia antarabangsa PMA susulan pembukaan semula pintu sepadan negara sejak 1 April lalu. Ini menyebabkan berlakunya kesesakan di pejabat imigresen seluruh negara. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Seri Khairul Zaimi Daud berkata, Johor, Kuala Lumpur dan Selangor antara negeri paling tinggi merekodkan pengeluaran PAM sehingga bulan ini. Dalam temu bol bersama Buletin Utama petang tadi, beliau berkata Johor mencatatkan negeri paling tinggi keseluruhan jumlah pengeluaran PAM dalam tempoh 3 bulan. Peningkatan 56% direkodkan bagi negeri itu pada April lalu berbanding Mac. Manakala Kuala Lumpur 23,506 meningkat 60% dan Selangor 24,151 meningkat 67%. Untuk itu, beberapa tindakan segera telah diambil oleh Jabatan Imigresen bagi mengatasi masalah itu. Pada 11 hari bulan Mei, iaitu ketika masih lagi dalam suasana bulan Syawal ini, semua pejabat pengeluar pasport beroperasi sehingga pukul 10 malam mulai 11 hari bulan 5 ini. Dan kami turut beroperasi pada hari Sabtu mulai 14 hari bulan Mei. Dan kemudian pada 25 hari bulan Mei, iaitu hari Rabu baru-baru ini, semua UTC beroperasi juga sehingga 10 malam. Mengakui berlaku masalah teknikal dalam permohonan menerusi dalam talian sebelum ini, beliau menjelaskan pihaknya telah pun mengatasi masalah itu. Datuk Seri Khairul Zaimi turut memberi jaminan keadaan akan kembali normal dalam tempoh 3 bulan akan datang. Jualan Riang Raya Maxis. Bawa pulang peranti idaman baharu hanya RM50 sebulan dengan Maxis Home Fiber hari ini.
Strategi pelalian vaksinasi cincin atau ring vaccination boleh dilakukan kepada kontak rapat pesakit cacar monyet jika virus itu menular ke negara ini. Menurut pakar klinikal penyakit berjangkit, pendekatan itu lebih sesuai berbanding vaksinasi secara besar-besaran. Laporan Salina Zakaria. Kajian virus. Berdasarkan kajian, virus cacar monyet boleh bertahan di dalam badan individu sehingga 10 minggu selepas semua kesan ruam pada permukaan kulit hilang. Bagaimanapun, virus tidak aktif dan berjangkit dalam tempoh berkenaan meskipun belum dapat disahkan secara saintifik. Kajian itu baru menunjukkan kita panggil ring vaccination, in which kalau seseorang tu macam contohnya A dijangkiti oleh monkeypox, orang yang ada kontak dengan A itu diberikan vaksin secepat mungkin untuk mengelakkan mereka mendapat monkeypox. Itu terpanggil ring vaccination lah, apa yang kita buat untuk pesakit Ebola yang dulu. Mungkin pendekatan ini bersesuaian untuk monkeypox, tapi saya tak pasti lagi lah. So kita apa-apa pun di peringkat perbincangan. Bagaimanapun, perlu diketahui tempoh inkubasi antara 5 hingga 21 hari selepas individu itu terdedah kepada virus berkenaan. Antara simptom awal, gejala demam, sakit-sakit badan, bengkak pada kelenjar leher maupun telinga. Dan selepas 2 atau 3 hari, ruam akan mula muncul di bahagian muka, tangan, kaki serta bahagian kemaluan. Bagi mengekang wabak itu, bermula hari ini, Kementerian Kesihatan KKM memperkenalkan ciri khas baharu menerusi MySejahtera. Menerusinya, pengembara yang baru tiba dari negara endemik cacar monyet atau negara yang melaporkan kes itu perlu mengisi borang pra-pelepasan menerusi ikon pengembara dalam MySejahtera selain tempoh pelepasan dan negara berlepas. Sehingga kini KKM mengesahkan tiada kes cacar monyet yang dilaporkan di negara ini. Penularan virus cacar monyet ini tidak sepatutnya mencetuskan panik di kalangan manusia berikutan penularannya yang agak lemah di kalangan manusia. Ia berikutan jika dijangkiti virus ini, anda perlulah kontak secara bersemuka bagi tempoh yang agak lama. Dan virus cacar monyet ini juga tidak mudah dijangkiti berbanding dengan virus pernafasan yang lain. Laporan Salina Zakaria, TV3. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan ucapan tahniah kepada Guru College Vocational Keningau Sabah, Khalifah Afnan. Ia berikutan pemilihan Khalifah sebagai pemenang Global Anugerah Guru Berdedikasi Cambridge 2022. Turut menzahirkan ucapan tahniah ialah Raja Pemaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Menerusi hantaran di Facebook Istana Negara, Seri Paduka Berdua menzahirkan rasa sukacita dan bangga atas kejayaan Khalifah yang sekaligus mengharumkan nama Malaysia di persada dunia. Seri Paduka Berdua menzahirkan harapan agar pencapaian cemerlang itu menjadi suntikan semangat kepada beliau dan juga rakyat untuk terus bekerja keras dan mencapai kejayaan pada masa hadapan di bidang masing-masing. Khalifah melakar sejarah negara setelah muncul Guru Malaysia pertama terpilih merangkul anugerah berkenaan atas pencapaiannya dalam mencetuskan satu projek sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Beliau menewaskan 7,000 peserta lain dari 113 negara. Kejayaan Khalifah itu turut mendapat perhatian dan ucapan tahniah daripada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Menerusi hantarannya di Facebook, beliau berkata seluruh keluarga Malaysia berbangga dengan kejayaan Cikgu Khalifah. Ujarnya lagi, pencapaian Khalifah dalam mencetuskan projek sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik perlu dijadikan penyuntik semangat keluarga Malaysia lain. Mulai Februari tahun depan, Khalifah sebagai penerima anugerah akan menghiasi muka hadapan setiap buku teks baru terbitan Cambridge University Press Education. Cambridge juga akan membekalkan Khalifah dengan bahan bantuan mengajar dalam bentuk buku dan digital yang disertakan sekali dengan pakej pembangunan profesional.
97 dengan ProLace. Kuasa luar jangka. Siaran langsung Buletin Utama TV3 di Buletin FM. Sediakan Nik Munirah Nik Hassan menjelang ulang tahun ke-38 TV3. Detik 9 malam. Tidak kira Isnin, Selasa maupun Sabtu waktu siarannya, Majalah 3 menjadi pelengkap mingguan penonton sehingga pernah mencecah 4 juta tontonan. Mula bersiaran secara rasmi pada 1 Januari 1985, Majalah 3 tampil membawa pendekatan berbeza dan terperinci terhadap isu semasa dan sisi setempat untuk tatapan umum. Memasuki tahun ke-37 siarannya, jenama Majalah 3 masih gah dan terbukti ditonton pelbagai lapisan masyarakat dan generasi. Menerusi undian di media sosial, 75% tahu mengenai program ini. Menonton Majalah 3 bersama seisi keluarga merupakan salah satu kenangan yang masih saya ingat sehingga kini. Antara segmen yang menarik minat kami semestinya segmen yang memaparkan makanan-makanan unik dan juga tempat-tempat menarik di seluruh Malaysia. Dalam pemilihan isu pula, setiap aspek merangkumi pelbagai sudut diteliti dan diperincikan bagi memastikan hanya karya yang benar-benar berkualiti tinggi diterbitkan. Sehinggakan suatu ketika dulu, keterujaan kreativiti editorial menurut bekas penerbit Majalah 3 Zakia Abdul Rahim turut mengundang panik di seluruh negara.
So saya dengan Hisham kita bergandingan menggemparkan satu Malaysia dengan cerita kononnya Langkawi diserang oleh musuh. Langkawi ditawan dan kita punya tentera kita cuba ambil alih, take over, and it was a shocking. Satu Malaysia terkejut. Kan kalau bersembang dengan kru yang senior tu, they will keep on sebut benda ni dan mereka sangat bangga lah, because for the first time, kalau tak salah saya, kita pernah rating cecah sampai for that story 3 million, 3 juta. Tidak kurang juga, pengalaman Zaki memperdaya penonton pada tahun 1996 menerusi laporan Misteri Naga Tasik Chini. Misteri Tasik Chini mungkin terpendam di telan usia, tetapi 1001 kisah mengenainya menentukan arah haluan Tasik Chini pada masa depan. Saya buat underwater, saya explore hutan, saya goyangkan rumput-rumput yang terapung tu seolah-olah kita ni diintai oleh naga. And then kebetulan hujan. So hujan tu pun saya kata no, we have to go out. Itu yang kru tak apa shock sikit tu. Sebab bila hujan dia expect for them to rehat, kena tarik. I kata no. And then it end up Naga Tasik Chini tu mendapat rating 2 million plus saya rasa. Hisham Abdullah yang merupakan rakan sekerja Zaki pula berkongsi rahsia kejayaan Majalah 3. Sebagai penerbit, saya menggalakkan kepelbagaian cara bercerita. Sesebuah laporan boleh diolah mengikut mod dokumentari, genre dan gaya bersesuaian. Contohnya, saya pernah mengarah Puduraya Hentian Tanpa Henti pada awal 90-an. Tiada suara latar atau voice over untuk laporan itu, cuma bunyi hiruk pikuk Puduraya. Jadi kekuatan institusi Majalah 3 terletak pada flexibility dan kesediaannya mengeksperimen olahan cerita. Berbicara tentang legasi, bekas penerbit Mazli Nordin cukup sinonim dengan Majalah 3. Intipati penerbitannya rata-rata menyelami isu kemasyarakatan yang membangkit keterujaan penonton. Laporan Anak Tirai Besi yang menyentuh jiwa pernah memenangi anugerah skrin. Anak Tirai Besi ini perspektif berkenaan anak-anak yang dilahirkan di penjara. Di mana dibesarkan, bila cukup time JKM akan bawa dia keluar. Bila masuk kena dan terpaksalah bawa dalam kandungan tu kena melahirkan di penjara. Dia detik masa dia nak melepaskan anak dia tu kepada pihak yang tertentu. That's the sedih sangat parah. Kekuatan Majalah 3 turut disemarakkan lagi dengan keunggulan legasi pengacaranya. Tidak hanya tampil jelita, hos Majalah 3 turut ke lokasi membuat liputan. So sekali tu pukul 2 pagi coach in call. Alin, there's one. Dah mati berapa hari dah. All those things. So this dekat mortuary tu nak buat now. So I have to jahit the guy. Yes, jahit, yes. I jahit tangan dia. Waktu tu dia kena release the darah dia dulu. Dia cucuk one chemical that make look fresh kan. Waktu dia cucuk tu you feel, you nampak dia macam alive. Waktu tu macam scary sangat because suddenly it goes like macam dalam movie tu. Perasaan dia macam tu? Perasaan saya macam sempat ke cik nak editing lagi. Bukan hanya membuat liputan dalam negara, ada hos yang pernah menyertai misi kemanusiaan di Bumi Gaza pada tahun 2009. Taxi driver kita bawa kita berjumpa Hamas. Lepas tu dia serukuk kita, okey. Dia macam dia kata, okey, you boleh jumpa orang Hamas ni, kita tutup muka kita. Kena cover lah. Kita tak tahu kita pergi mana. Berani mati sang kita masa tu. Dah sampai, dia pergi buka lah. Tapi dia cover lah. Macam ni, dia cover. Dia cover muka dia. So, dia cakap lah kat dia. Cakap, tapi dia orang taklah ganas ke kasar ke. Baik, cakap baik apa semua. But wrong juga. In terms of safety, kita tak utamakan diri kita itu kan. Tapi Alhamdulillah. Meskipun tiada detik pertemuan dengan pejuang Hamas yang dirakam atau sebab-sebab tertentu, pengalaman itu benar-benar tersemat abadi di memori bekas pengacara ini. 37 tahun deretan sejarah dan pengalaman menjadi coretan paparan penonton. Majalah 3 terbukti menyajikan bukan sahaja fakta dan data peristiwa, malahan interpretasi jiwa dengan caranya yang tersendiri. Dengan sifatnya ini jugalah Majalah 3 terus relevan dalam menjadi jambatan menghubungkan kelompok dengan kaum masyarakat Malaysia. Nik Munira Nik Hassan, TV3. Ahad ini 10 malam Majalah 3. Silap Majalah 3. Sistem di kawasan laut.
lupa. Dan kita juga dapat saksikan di sini najis-najis gadget. Bagi pengeluar barangan berasaskan Haram pada tahun... apa gue cakap ni? mereka yang mengalami penyakit ini boleh namun jika anda Allah 7 April 1996 Nak tonton apa lepas berita? Rancakkan hari anda dengan lebih 100,000 jam hiburan menarik. Yang seorang seboleh-bolehnya tak nak nampak hantu. Tapi yang lagi seorang ni nak sangat jumpa hantu. Adik nampak apa-apa kat sini? Kalau ada cakap, saya kejap dia. Ada apa dengan Saka? Mulai 19 Mei, setiap Khamis 8.30 malam, bersiaran selama 2 jam. Di slot Diandra TV 9, juga di saluran Astro 149. Pernah tak bila jalan jam kan, kita pun stuck lama kan? Lepas tu dapat tahu, rupa-rupanya punca jam adalah disebabkan orang ramai yang perlahankan kenderaan sebab nak menonton kemalangan yang kadang-kala tak kacau pun laluan kita. Mereka yang perlahankan kenderaan ni bukannya nak membantu pun, hanya sekadar nak menonton. Tindakan ini hanya membuatkan keadaan bertambah teruk dengan jam yang melampau. Jadi janganlah perlahankan kenderaan semata-mata untuk menonton kemalangan, okey? Teruskan pemanduan dan dengarkan Bulletin FM. Nikmati muzik kegemaran anda dengan kualiti digital yang maksima. Stream secara live di web bulletinfm.audio atau aplikasi Audio Plus. Muat turun di App Store atau Play Store sekarang. RM15,000 setiap seorang bagi urusan berkaitan kerja pengurusan jenazah. Perintah reman dikeluarkan Magistrate Nur Faiza Abdul Sani selepas mendengar permohonan SPRM di Mahkamah Magistrate Shah Alam. Dua lelaki masing-masing berusia 40 dan 42 tahun itu ditahan ketika hadir memberi keterangan di Pejabat SPRM Selangor petang semalam. Kedua-dua suspek yang berkhidmat di salah sebuah hospital di Selangor dipercayai meminta dan menerima suapan RM300 daripada individu tertentu bagi setiap jenazah diuruskan. Ia sebagai balasan mendapatkan kerja pengurusan jenazah bagi tempoh 2018 hingga 2021. Kes disiasat mengikut Seksyen 17 Kurungan A Akta SPRM 2009. Pada 26 Mei. Assalamualaikum. Dan salam sejahtera. Dan saya Razak Abdullah. Kerajaan Persekutuan. Dan saya Rosli Dahmin. Pindaan Akta Penerimaan Mahir Laut akan bersama saudara dalam Berita TV3. Kemungkinan tanpa had menanti apabila anda dikuasakan oleh
siaran langsung Buletin Utama TV3 di Buletin FM. Cekap bagi menarik pelabur domestik dan asing selari untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi menjelang 2025. Pelaburan swasta meningkat 4.8% setiap tahun dari 2016 hingga 2019. Bagaimanapun, ia susut 11.9% pada 2020 sebelum mencatat peningkatan semula pada 2021. Penyedia infrastruktur telekomunikasi E.co telah membangunkan 800 pencawar perkhidmatan 5G dengan kerjasama Digital Nasional Berhad DNB. Pembangunan ini masih dilaksanakan meskipun kebanyakan syarikat telekomunikasi masih belum mencapai kata putus berkenaan kerjasama dengan DNB. We are a neutral party host, right? So we work with everyone, with DNB and all the MNOs, right? So, and the beauty for us is we go on the pretext of supporting network sharing, right? As far as 5G is concerned, we are already working closely with DNB. We are one of DNB's partner in terms of rolling out their build-to-suits as well as co-location. Tambah beliau, E.co berhasrat untuk menyelesaikan 3,500 pembangunan pencawang perkhidmatan 5G dalam beberapa tahun akan datang. Ia bukan sahaja tertumpu kepada kawasan bandar, malah bagi meliputi kawasan di seluruh negara. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Axiata Group, Dato' Izzaddin Idris, akan meletakkan jawatan berkuatkuasa 31 Mei ini. Peletakan jawatan itu adalah berdasarkan penamatan bersama kontrak perkhidmatan dengan Axiata. Lembaga pengarah turut mengumumkan pelantikan Ketua Pegawai Eksekutif Perniagaan Telekomunikasi Hans Wijaya Surya serta Ketua Pegawai Kewangan Kumpulan Vivek Sood sebagai pemangku Ketua Pegawai Eksekutif bersama sementara berkuatkuasa 1 Jun 2022. Petronas Chemicals Group mencatatkan keuntungan suku tahunan tertinggi pada suku pertama tahun ini susulan harga produk lebih tinggi dan permintaan yang berterusan. Keuntungan selepas cukai kumpulan turut naik 41% kepada 2.1 bilion ringgit. Prestasi kewangan kukuh turut didorong harga yang lebih tinggi membabitkan produk amonia dan urea. Selain kenaikan harga tenaga di waktu permintaan global berterusan dan gangguan bekalan, pendapatan turut meningkat 42% kepada 6.6 bilion ringgit. Syarikat juga sudah memulakan operasi di kompleks bersepadu Pengerang seperti yang dirancang pada awal Mei dan aktiviti pentaulihan sedang berjalan. Komitmen dan usaha golongan pendidik yang sentiasa bekerja keras untuk membimbing dan mendidik anak bangsa terus diraikan. Sebagai tanda penghargaan di atas pengorbanan mereka, McDonald's Malaysia memberikan voucher hidangan percuma kepada 500,000 guru sempena Hari Guru. Naib Presiden dan Ketua Pegawai Pemasaran McDonald's Malaysia, Melati Abdul Hai berkata, warga pendidik di negara ini sentiasa menunjukkan komitmen tidak berbelah bahagi dalam melaksanakan tanggungjawab mereka melebihi tugas hakiki.
Kami memang banggalah dapat memberi keceriaan kepada tenaga pelajar ataupun guru-guru di seluruh negeri Malaysia ya, kerana mereka itu memang memainkan peranan yang penting mendidik mendidik pelajar-pelajar ataupun anak-anak kami sendiri ya, yang akan menjadi teras dan juga peneraju negeri pada masa yang akan datang. Tambahnya, guru-guru boleh menggunakan voucher berkenaan untuk menebus hidangan yang ditetapkan menerusi senarai menu di rangkaian restoran McDonald's seluruh negara bermula 16 Mei lalu sehingga 30 Jun ini. Sambutan Hari Guru juga dimeriahkan lagi dengan pelbagai aktiviti termasuk permainan dan sesi fotografi untuk menceriakan warga pendidik sepanjang tempoh sama. Bagi warga pendidik, mereka menzahirkan penghargaan terhadap inisiatif yang dilakukan McDonald's. Satu inisiatif yang baik, dan saya personally rasa memang perlu ada lagi lah supaya guru-guru di masa depan lebih produktif untuk melakukan kerja-kerja perguruan, insyaAllah. I feel very happy because it's appreciated as a teacher, so I would like to say thank you to McDonald's. Dalam pada itu, penghargaan turut diberikan kepada 25 individu terpilih sempena Anugerah Guru Inspirasi McDonald's 2022 pada 14 Mei lalu. Setiap guru berkenaan menerima wang tunai berjumlah RM5,000 dan trofi di atas kecemerlangan dan dedikasi yang ditunjukkan sepanjang tahun lalu. Tiga janda melawan dunia oleh Nescafe. Siaran langsung Buletin Utama TV3 di Buletin FM. Jangkitan itu boleh dibangunkan dalam tempoh setahun. Ini kerana negara terbabit tidak menghadapi masalah teknologi dalam membangunkan vaksin. Kit ujian boleh dikeluarkan secara besar-besaran untuk pasaran domestik selepas mendapat kelulusan kerajaan. Setakat ini, China belum merekodkan sebarang kes jangkitan cacar monyet.
Parlimen Iraq meluluskan undang-undang melarang negara itu menjalinkan hubungan dengan Israel semalam. Undang-undang baru yang diluluskan itu menetapkan sebarang cubaan menjalin hubungan dengan Israel adalah satu perbuatan jenayah. Keputusan tegas itu dicapai walaupun beberapa negara Arab sudah mewujudkan hubungan rasmi dengan rejim Zionis. Undang-undang itu diusulkan ulama berpengaruh Muqtada al-Sadar. Iraq tidak pernah mengiktiraf Israel, malah rakyat dan syarikat negara itu tidak dibenarkan berkunjung ke Israel. Satu kejadian gempa bumi berukuran 6.1 magnitud melanda pantai timur hari ini yang menyebabkan sistem amaran dan tempatan tsunami Lautan Hindi IOTWMS terpaksa mengeluarkan amaran tsunami untuk wilayah itu. Menurut kajian geologi Amerika Syarikat USGS, gempa itu berlaku pada kedalaman 51.4 km dari hujung timur Pulau Timor. Malah kumpulan penasihat tsunami turut menyatakan gempa bumi itu mungkin berupaya menghasilkan gelombang tsunami hingga boleh menjejaskan rantau Lautan Hindi. Di Sepanyol, penularan cacar monyet semakin membimbangkan dengan bilangan kes dikesan terus meningkat kepada 84 kes malam selepas Kementerian Kesihatan negara itu merekodkan 25 lagi jangkitan baru. Bagaimanapun, semua individu terbabit mengalami gejala ringan dan menjalani kuarantin di rumah. Presiden Senegal Macky Sall memecat Menteri Kesihatan Abdoulaye Diouf Sarr susulan insiden kebakaran hospital yang mengorbankan nyawa 11 bayi baru lahir. Dalam ucapannya di televisyen, Sall menamakan Mary Khemesse Ngom Ndiaye sebagai Menteri Kesihatan baru. Ketahui apa perancangan Kim Panggon buat pemain Harimau Malaya bagi aksi persahabatan menentang Brunei malam ini. Dan selepas dua misi utama di Piala Asia Jakarta berjaya dicapai, jurai kejohanan buat kali pertama dianggap tidak mustahil oleh skuad hoki negara. Jangan ke mana-mana, sukan selepas ini.
Siaran langsung Buletin Utama TV3 di Buletin FM. Aksi Malaysia Brunei itu nanti turut boleh disaksikan secara langsung di TV9 dan sekalipun Brunei dianggap lawan yang agak mudah untuk disaingi, tetapi itu bukanlah ukuran yang diambil Ketua Jurulatih Kim Pan-gon. Wartawan Faris Zulkarnain yang sudah bersedia di Stadium Nasional sudah siap sedia untuk memperjelas akan kepentingan pemilihan Brunei sebagai lawan pasukan negara malam ini. Baik, silakan Faris. Terima kasih rakan tugas di Sri Pentas. Saya ketika ini berada di Stadium Nasional Bukit Jalil bagi membawakan kepada anda perlawanan persahabatan antarabangsa di antara Harimau Malaya menentang Brunei. Dan sebelum saya berbicara dengan lebih lanjut mengenai apa yang bakal disajikan oleh anak-anak buah Kim Pan-gon, suka untuk saya kongsikan kepada anda, Stadium Nasional Bukit Jalil akan dibanjiri lebih 2,000 penyokong Harimau Malaya dan ini membuktikan penyokong-penyokong tempatan sudah pun tidak sabar lagi untuk menyaksikan aksi bagi skuad kebangsaan. Dan saya juga difahamkan penyokong-penyokong kebangsaan, penyokong-penyokong tempatan sudah pun berada di pekarangan stadium sejak jam 5 petang tadi atau lebih kurang selepas waktu bekerja, dan mereka kini sedang berpusu-pusu masuk ke dalam stadium untuk melihat secara lebih dekat perlawanan persahabatan antarabangsa di antara Harimau Malaya menentang Brunei. Dan bercakap mengenai Brunei, sebenarnya pasukan di ranking ke-191 dunia ini bukanlah lawan yang setanding dengan pasukan kebangsaan, tetapi Kim Pan-gon melihat inilah pasukan yang sesuai untuk mengadaptasi senjata dan juga taktikal baru untuk diterjemahkan oleh barisan-barisan pemain negara yang telah pun dipilih dalam sesi latihan baru-baru ini. Dan sedikit informasi buat anda, saya difahamkan di awal sesi latihan skuad kebangsaan pada 19 Mei lalu, pemain-pemain kebangsaan dilihat nampak sedikit kepenatan dan juga keletihan, memandangkan mereka masih lagi belum memahami sebenarnya apa yang diinginkan oleh Ketua Jurulatih Kim Pan-gon. Namun beberapa hari kemudian mereka nampaknya sudah memahami serba sedikit taktikal yang cuba diterapkan oleh Kim Pan-gon, dan diharapkan pada malam ini pemain-pemain yang diturunkan akan dapat menterjemahkannya di atas padang dan menghasilkan keputusan yang positif, kerana keputusan yang positif ini sebenarnya amat penting buat skuad kebangsaan menjelang aksi kelayakan akhir Piala Asia 2023 di stadium yang sama, di Stadium Nasional Bukit Jalil pada awal Jun depan. Dan sebelum berpisah, jangan lupa untuk saksikan siaran secara langsung perlawanan persahabatan antarabangsa di antara Harimau Malaya menentang Brunei di saluran TV9. Siaran secara langsung di TV9 jam 9 malam nanti. Dan saya kira setakat itu saja laporan saya dari Stadium Nasional Bukit Jalil. Kembali semula kepada rakan tugas di Sri Pentas. Baik, terima kasih Faris atas laporan anda. Semoga ada keputusan positif berjaya dilakar oleh skuad Harimau Malaya. Dalam pada itu, Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FM, Datuk Hamidin Mohamad Amin tidak mahu kisah kecewa di Sukan C ke-31 di Hanoi, Vietnam terus membayangi skuad bola sepak bawah 23 tahun kebangsaan yang akan berdepan satu lagi tugas getir saingan Piala Asia di Uzbekistan untuk bawah 23 tahun negara. Namun beliau menggesa pemain lebih fokus dan bersedia dengan aksi lebih baik kerana Piala Asia pentas yang jauh lebih mencabar. Datuk Hamidin Mohamad Amin menzahirkan keyakinan skuad kenalian Ketua Jurulatih Brad Maloney itu mampu melakar keputusan baik sekiranya kekal fokus dan mempamerkan kesungguhan tinggi di Tashkent kelak. Skuad bawah 23 akan berlepas ahad ini sebelum memulakan kempen kumpulan C berdepan Korea Selatan pada 2 Jun, Thailand 5 Jun dan Vietnam 8 Jun. Dalam perlawanan penentuan peringkat gangsa Sukan C Hanoi ahad lepas, Malaysia tewas 3-4 kepada Indonesia dalam penentuan sepakan penalti selepas terikat 1-1. Dalam pada itu, FAM menyifatkan skuad bawah 23 tetap mempamerkan prestasi terbaik biarpun terlepas peluang menjelmakan kilauan pingat. Walaupun Majlis Sukan Negara MSN mengklasifikasikan sukan bola sepak lelaki sebagai gagal, Setiausaha Agung Muhammad Saifuddin Abu Bakar berpendapat hanya nasib tidak menyebelahi Malaysia. Jelasnya Malaysia sepatutnya berbangga kerana pasukan negara merupakan satu-satunya pasukan yang tidak membariskan pemain berusia 23 tahun ke atas, walaupun setiap negara dibenarkan mendaftarkan 3 pemain daripada kelompok umur tersebut. Memang tidak terjangka tiket automatik skuad Malaysia ke Hoki Piala Dunia 2023 hadir lebih awal dari yang dirancang selepas kejayaan India mara ke peringkat Super 4 berikutan kemenangan besar 16-0 ke atas tuan rumah Indonesia semalam. Bermakna 2 misi awal The Speedy Tigers iaitu mara ke fasa kedua dan layak ke Piala Dunia sudah pun berjaya dicapai.
Kini hanya satu lagi impian yang belum terlaksana, iaitu bergelar juara Asia buat kali pertama selepas percubaan pada edisi 2017 dinafikan India pada perlawanan akhir. Sebelum pertarungan India-Indonesia, pastinya ramai mencongak perjalanan Malaysia untuk ke Piala Dunia masih jauh sekiranya Pakistan mara ke peringkat Super 4. Namun segalanya bagai sudah tertulis, Malaysia mengesahkan tempat ke Bhubaneswar lebih awal selepas tuan rumah Piala Dunia 2023 India mencipta kemenangan sensasi, mengesahkan status 3 pasukan lain dalam peringkat Super 4 mengisi slot dari zona Asia. Bermakna lengkap sudah senarai 16 pasukan yang akan beraksi dengan Eropah akan diwakili 7 pasukan termasuk 2 finalis 2018 Belgium dan Belanda. Sementara Amerika Selatan dan Oceania masing-masing diwakili 2 pasukan dengan Afrika Selatan melengkapkan senarai pasukan yang akan beraksi di Bhubaneswar. Kita dah layak menempatkan diri ke Piala Dunia. So itu memang kita punya misi utama di sini. Tetapi kita ada misi lain, iaitu kita datang sini untuk menang Piala Asia ni. So far dalam kumpulan kita bermula dengan baik. Pada saingan peringkat kumpulan, Malaysia gah merakam mata penuh selepas memenangi kesemua 3 perlawanan. Muhammad Razif Rahim muncul penjaring terbanyak setakat ini menerusi jumlah 8 gol termasuk 2 hat-trick yang dilakar menentang Oman dan Bangladesh. Dan bagi Razif, misi skuad negara kini tertumpu kepada sasaran ulung The Speedy Tigers menamatkan penantian Malaysia untuk bergelar juara Asia. Bagi saya semua tim sama level. So macam saya cakap tadi, game akan jadi 50-50 setiap game. So tim mana yang ambil peluang, yang ambil chance untuk menang game, itulah tim yang akan menang lah. Personal memang saya nak menjuarai Piala Asia ni buat kali pertama untuk kita. So season lepas kita dah capai ke final tapi kita kalah nombor 2. So tahun ni memang itu target pasukan untuk kami balik dengan kejuaraan. Peringkat Super 4 yang akan bermula esok, Malaysia sekali lagi akan turun beraksi menentang Korea sebelum bertemu India dan Jepun pada 29 dan 31 Mei dengan 2 pasukan teratas akan mara ke perlawanan akhir bagi penentuan kejuaraan. Harimau Malaya iaitu haiwan sebenar yang dijadikan perlambangan dan simbol perjuangan kebanyakan persatuan sukan negara ini mungkin akan lenyap buat selama-lamanya berikutan ancaman kepupusan ketika ini. Justru Majlis Sukan Negara MSN yang sinonim mengangkat sifat keberanian Harimau Malaya sebagai imej kontingen sukan kebangsaan di pentas tamasya antarabangsa turut mengambil inisiatif menjalinkan kerjasama dengan Jabatan Perkhilitan menjayakan kempen kesedaran menyelamatkan haiwan berkenaan. Semalam MSN disertai beberapa atlet negara termasuk yang baru pulang dari mengambil bahagian di Sukan SEA Vietnam berkunjung ke Pusat Menyelamat Hidupan Liar Kebangsaan NWRC di Sungai Perak. Antara atlet yang hadir Muhammad Al-Jufri Jamari, Muhammad Taqiyuddin Hamid, Lukman Laji, Tan Chong Min, Muhammad Syarul Azman Mahin Abdullah, Arfal Tiban dan Muhammad Faiz Haizat Rosli yang dibawa melawat dan menikmati pengalaman secara dekat dengan haiwan yang kerap kali digunakan sebagai panggilan kepada beberapa pasukan negara, antaranya bola sepak dan hoki. Harimau Malaya melambangkan keberanian, sifat garang dan semangat juang kukuh sentiasa dijadikan ikon arena sukan tanah air. Namun ramai tidak mengetahui haiwan ini berdepan masalah populasi berikutan kurang daripada 150 ekor sahaja yang masih hidup. Dan sebagai inisiatif, MOU turut dijalin di mana MSN akan membantu Jabatan Perkhilitan menjayakan kempen Selamatkan Harimau Malaya. Kita akan koordinatkan ataupun selaraskan ke semua kempen usaha-usaha tersebut untuk kita menjalankan beberapa kerjasama ataupun projek yang akan melibatkan atlet negara dalam kita menyedarkan masyarakat bahawa pentingnya kita memelihara aset negara Harimau Malaya yang diancam kepupusan. Untuk rekod, MSN juga merupakan pemilik kepada paten corak belang harimau Panthera tigris selepas ia dipilih Jawatankuasa Kabinet Pembangunan Sukan pada 2005 untuk diletakkan di pakaian atlet negara. Beralih ke saingan lumba basikal Giro di Italia. Pelumba Finite Tries di Bonn muncul pelumba terpantas untuk mengguli peringkat ke-18 saingan. Disiplin pendahulu keseluruhan bagaimanapun masih kekal milik Richard Carapaz.
Peringkat ke-18 perlumbaan dari Borgo Wasulkana ke Treviso sejauh 156 km adalah merupakan laluan landai terakhir untuk saingan musim ini. Dan sebaik melepasi zon neutral, 4 pelumba Trans Dibon, Eduardo Alfini, Magno Scott dan Davani Kapuro berjaya membuat pecahan sejak dari awal. Dan jelas perancangan sudah diatur kumpulan pendahulu untuk memastikan mereka tidak ditangkap peleton besar. Dan di kemuncak saingan, pelumba Alpecin Phoenix, Dibon paling pantas untuk merakam kejayaannya selaku pemenang tempat pertama. Cuma kedudukan Richard Karapas bersama jersey pin selaku pendahulu keseluruhan belum dapat dicabar Jai Hindi di kedudukan kedua dengan perbezaan masa kekal dengan angka 3 saat. Laporan itu tadi mengakhiri semua sukan untuk malam ini. Saya Nazir Atari, sesungguhnya tiada hari tanpa sukan. Teruskan bersama Buletin Utama. Assalamualaikum dan salam hormat. Siaran langsung Buletin Utama TV3 di Buletin FM. Pengakuan itu di hadapan Hakim Helena Sulaiman. Menurut pertuduhan, Mazni didakwa memindahkan 1.33 juta ringgit daripada akaun bank syarikatnya menerusi 14 transaksi hasil daripada aktiviti harap yang melibatkan 9 akaun bank milik syarikat lain serta 5 akaun perseorangan termasuk 2 miliknya. Kesalahan didakwa dilakukan di cawangan sebuah bank tempatan di Sungai Besi antara 9 September hingga 17 Oktober 2020. Hakim menetapkan jaminan RM20,000 dengan seorang penjamin serta pasport diserahkan kepada mahkamah dan perlu melaporkan diri ke Balai Polis setiap bulan. Sebutan semula kes 13 Jun depan. Laporan itu menutup paparan malam ini. Mewakili seluruh kru penerbitan Buletin Utama, setinggi-tinggi terima kasih diucapkan kepada penyampai legenda Azmi Aziz atas kesudian menerima undangan kami bersiaran malam ini. Terima kasih Katie dan terima kasih juga kepada Buletin Utama dan TV3. Saya juga teruja sebenarnya kembali ke gelanggang apatah lagi Buletin Utama terus kekal sebagai berita nombor 1 pilihan Malaysia sejak dulu lagi. Tahniah dan terima kasih saya ucapkan.
Ya, terima kasih Abang Mi. Baiklah, kita tinggalkan penonton dengan keindahan penempatan terpencil di Svalbard, Arktik, Norway. Saya Siti Khadijah Jaafar. Dan saya Azmi Aziz mohon undur diri. Assalamualaikum dan selamat malam Malaysia. Jika anda suka dengarkan kami, rebut peluang penyelesaian pemasaran untuk kembangkan bisnes anda yang efektif dan berpatutan dari Bulletin FM dan Omnia Advantage. Sertai Expo Pemasaran Omnia Advantage 2022 dan pelajari cara penyelesaian pemasaran radio Bulletin FM lebih khusus, berpatutan dan berkuasa dengan hanya 45 minit. Nikmati diskaun sehingga 80% untuk seminggu saja. Daftar sekarang di omniaadvantage.com. Ianya di omniaadvantage.com. Dalam setiap hubungan, pasti ada perselisihan faham. Baik bagi suami isteri, rakan-rakan mahupun dengan jiran kita. Kadang-kala memang salah dia. Namun kadang-kalanya ada juga kita yang salah. Tapi susah betul kita nak minta maaf kan? Sebabkan ego kita, hubungan kita dengan orang tu dah terjejas. Minta maaf ni bukan bermaksud kita lemah, tapi ia untuk ketenangan diri sendiri. Bila kita dah minta maaf, walaupun bukan salah kita, tapi kita dah berjaya dari dibelenggu rasa bersalah. Saya Hanif Iswan. Teruskan mendengar Bulletin FM. Informasi tepat setiap masa. Bulletin FM, isu semasa dan info terkini.